Assalamualaikum semua. Apa khabar anak-anak murid Ustazah? Ustazah harap semua sihat-sihat. Okey, hari ini kita akan ulang kaji balik tajuk yang kita pernah belajar sebelum ni. Siapa masih ingat? Okey, mari kita tengok tajuk apa yang Ustazah maksudkan. Okey, kita akan tengok balik pelajaran 1, adab berpakaian. Okey, pertamanya mari kita tengok ciri-ciri berpakaian. Pertama, menutup aurat. Kedua, sederhana, tidak terlalu berlebihan dan membazir. Seterusnya, pakaian hendaklah bersih dari segala kekotoran. Dan yang terakhir, warna yang sesuai dan selesa. Okey, ini adalah ciri-ciri yang kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim perlu pastikan ada pada pakaian ataupun baju yang kita pakai setiap hari. Okey, apa dicakap kat sini? Penghayatan. Sentiasalah berpakaian bersih dan menutup aurat. Manakala untuk perempuan, dilarang memakai pakaian yang menyerupai lelaki. Dan sebaliknya, maksud dia, lelaki pun janganlah pakai macam perempuan. Pakai skirt ke, kan? Pakai tudung ke. Lelaki pakai pakaian lelaki, perempuan pakai pakaian perempuan. Okey, kita tengok terusnya. Adab berpakaian. Apa yang kita kena buat dulu? Mula-mula bila nak pakai baju tu, bila nak pakai seluar semua kan? Memulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, lepas tu kita baca doa. Membaca doa. Allahumma kasautani hadha as-sawba falakal hamdu as'aluka min ghairi ma sana'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma sana'a lahu. Lepas tu kita kena mulakan dengan sebelah kanan. Maksudnya pakai baju masukkan tangan ke kanan dulu. Kalau pakai seluar masukkan dengan kaki kanan dulu. Okey. Seterusnya memakai pakaian yang menutup aurat. Macam mana kita nak tahu aurat? Lelaki auratnya lain, perempuan auratnya lain. Aurat lelaki yang wajib ditutup adalah pusat sehingga lutut. Manakala perempuan pula seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Okey. Tapi macam untuk lelaki, takkan kamu nak pakai seluar je kan? Pakailah yang sopan. Lebih pakai baju, lebih elok pakai baju, pakai seluar panjang kan? Okey. Seterusnya, menjaga kebersihan pakaian. Dan apabila kita nak menanggalkan baju kita, nak buka baju tu ataupun seluar, mulakan dari sebelah kiri. Tadi pakai sebelah kanan kan? Jadi nak buka sebelah kiri. Dan membaca doa membuka pakaian. Bismillahilladzi la ilaha illallah huwa. Okey. Nanti kita tengok maksud dia pula ya. Okey, seterusnya. Hukum berpakaian. Hukum berpakaian menutup aurat adalah wajib. Apa maksud wajib? Wajib kalau kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita tak buat, siapa marah? Allah marah. Dan mendedahkan aurat adalah haram. Okey, haram maksud dia apa? Haram adalah lawan kepada wajib. Kalau kita buat, Allah tak suka. Tapi kalau kita tinggal, Allah suka. Allah sayang kita. Dapat pahala kalau kita tinggal. Okey. Lelaki. Tadi saya dah sebutkan. Lelaki auratnya dari paras pusat hingga ke lutut. Perempuan aurat di keseluruhan badan kecuali muka dan tapak tangan. Okey. Seterusnya kita tengok tujuan menjaga adab berpakaian. Pertamanya, sempurna segala ibadah.
Bila kita menutup aurat, kita nak solat, kita dah tutup aurat. Jadi tak payah pakai telekung pun tak apa. Sebab kita dah sedia ada menutup aurat. Ingat, aurat kita dalam solat dengan aurat kita kat luar sama. Untuk perempuannya. Laki pun macam tu. Okey, melatih diri berdisiplin. Berdisiplin ni maksudnya kita buat apa yang kita perlu buat dan kita tinggal apa yang kita tak boleh nak buat. Kita ikut arahan Allah. Maruah diri terselamat. Bila kita pakai pakaian sopan, pakaian yang elok, orang pun tak nak buat jahat kat kita, insyaAllah. Allah jaga kita. Lepas tu, mendapat pahala dan rahmat Allah. Bila kita dah buat perkara yang Allah suka, yang Allah suruh, mestilah Allah sayang. Allah bagi hadiah pahala lagi. Okey, seterusnya. Faedah mengamalkan adab berpakaian. Okey, pertamanya dapat membezakan cara berpakaian orang Islam dengan bukan Islam. Kalau kita pergi keluar jalan-jalan kan, kita boleh tengok siapa yang pakai tudung tu mestilah orang Islam kan. Siapa yang tak pakai tudung, bukan orang Islam. Macam itulah kita dapat bezakan. Sebab orang Islam ni, kalau dia betul-betul sayang Allah, dia sayang Nabi, dia sayang ni, dia akan ikut arahan Allah. Dia akan berusaha ikut arahan Allah. Okey? Okey, keduanya mendapat pahala kerana mengikut sunnah Nabi. Nabi Muhammad SAW dia berpakaian menutup aurat. Jadi kalau kita sayang Nabi, kita kena ikutlah apa yang Nabi buat. Okey, yang ketiga, disukai dan dirahmati. Disukai ramai, dihormati. Maaf, salah. Dihormati. Orang tengok kita pakaian sopan, orang pun hormat. Kata, bagus budak ni pakai pakaian menutup aurat, sopan. Okey. Maruah diri terpelihara. Orang tengok kita pun orang nampak, oh baik budak ni, pakaian dia sopan. Bagus kan? Lepas tu, akan nampak cantik, handsome dan nampak sopan. Okey, dan akhir sekali dicontohi masyarakat. Bila orang tengok macam ni, kata, bagus dia ni. Aku nak ikutlah macam dia buat. Kan? Okey, seterusnya, akibat tidak mengamalkan adab berpakaian. Okey, kita tengok. Ada 5 akibat. Akibat ni maksudnya apa? Apa yang kita akan dapat kalau kita tak buat benda tu. Kan? Okey, yang pertama, menggalakkan berlakunya maksiat. Kita pakai seksi-seksi, kita tak tutup aurat. Orang tengok kita, orang rasa nak buat jahat kat kita kan? Okey, seterusnya, mendapat dosa kerana mendedahkan aurat. Kan Allah suruh menutup aurat. Jadi bila kita tak buat, kita akan dapat dosa. Suka ke dosa? Tak suka kan? Okey, dihina oleh masyarakat. Kalau pakai tak elok, pakai tak sopan, pakai tak menutup aurat, orang keliling kita pun tak suka. Okay. Seterusnya, tidak disukai dan dihormati. Kan tadi orang hina, lepas tu orang tak suka, orang tak hormat kita kan. Okay, yang terakhir, tercemar maruah diri dan keluarga. Orang tengok kita tak menutup aurat, orang fikir macam-macam. Orang cakap macam-macam. Rosaklah maruah kita. Betul? Okey, tengok seterusnya. Ciri-ciri pakaian yang menutup aurat. Okey, kita tengok. Pakaian yang selesa dan longgar. Tidak menampakkan warna kulit dan bentuk badan. Okey, seterusnya. Pakaian yang bersih dan kemas. Yang ketiga, sederhana dan bukan bertujuan untuk bermegah-megah. Maksudnya kita tengok tu macam, nampak sopan je. Tak adalah macam, apa dia pakai ni? Satu kan? 4. Pakaian perempuan yang tidak menyerupai lelaki dan pakaian lelaki yang tidak menyerupai perempuan. Maksudnya lelaki pakai lelok pakai baju, pakai seluar kan? Kalau nak pakai songkok, nak pakai sesuatu kat kepala, pakai songkok ke, kopiah ke kan? Kalau perempuan, pakai pakaian yang longgar. Yang tak nampak bentuk badan. Yang labur, tutup punggung. Lepas tu kalau nak pakai seluar yang longgar. Lepas tu ataupun pakai kain kan. Yang sopan. Tudung pun labur, menutup dada. Janganlah bagi nampak dada. Perempuan bila dah besar nanti, nampak bahagian-bahagian yang tak sepatutnya. Okey, faham ya?
Okey, seterusnya kita tengok pakaian yang bertentangan dengan syarak. Tadi dia dah cakap kan, pakaian yang betul-betul menutup aurat. Sekarang kita tengok pakaian apa yang kita kata bertentangan dengan syarak ni. Dia pakai baju, tapi Allah tak suka baju macam tu. Islam larang. Kita tengok. Islam melarang umatnya memakai pakaian yang mendedahkan aurat. Ciri-ciri pakaian yang bertentangan dengan syarak. Okey, pertama, pakaian yang menjolok mata dan mendedahkan aurat. Macam orang seksi-seksi tu kan. Dia jalan-jalan-jalan, agak-agaknya orang tengok ke tak? Mesti orang tengok. Terbeliak mata kan. Orang seksi-seksi ni. Mana ada kalau orang seksi lalu buat, tak nampak lah, tak nampak lah. Tak ada kan. Mesti tengok je kan. Tu maksudnya menjolok mata lah sampai terkeluar mata dia tengok kan. Okay, lepas tu kedua, pakaian yang nipis dan jarang. Pakaian nipis dan jarang ni dah macam tak pakai baju kan. Kita pakai untuk menutup anggota badan kita. Tapi bila dipakai pakaian nipis, jarang nampak dalam tu. Okay. Pakaian yang menampakkan bentuk tubuh badan. Ingat, kita kena tutup aurat. Kita bukannya nak balut aurat. Okay. Beza tu ya. Terlalu ketat. Ketat, kesian badan kamu. Tak boleh bernafas pakai baju ketat-ketat. Okay. Baju yang pendek dan singkat. Pakai baju tu dia nampak pusat. Pakai baju tu dia nampak ujung kaki, nampak kaki sikit. Tak elok lah macam tu. Adab berpakaian mengikut kesesuaian. Macam kat masjid, pakailah pakaian sopan. Pakai jubah ke, pakai baju Melayu ke. Kalau nak pakai t-shirt dengan seluar, pakai yang bila kamu solat tu, kamu rukuk tak ada nampak belakang kan. Pakai pakaian yang satgi ada orang pakai baju singkat, yang lelaki lah kan, semaya-semaya. Nampak seluar dalam pula. Tak elok lah macam tu kan. Orang nampak, orang belakang solat pun, apa ni je ni. Macam tu kan. Lepas tu kat rumah dengan ahli keluarga, okey tak apalah, tak payah pakai tudung kan kalau untuk perempuan. Tapi pakailah pakaian sopan, janganlah pakai pakaian seksi. Kamu kan dah semakin besar. Okey. Seterusnya sewaktu sekolah. Kat sekolah jangan pula pakai baju nak beraya. Kalau cikgu suruh pakai tak apalah kan. Pergi sekolah pakai baju sekolah. Ada baju sekolah ni kan. Bersia-sia. Bersia-sia nak pakai baju, pakailah baju yang sesuai untuk bersia-sia kan. Okay, bersukan. Bersukan takkan baju kurung pula. Takkan baju jubah pula kan. Waktu bersukan pakailah seluar track shoot. Pakailah baju sukan. Okay. Baiklah anak-anak. Mari kita tengok doa untuk memakai pakaian. Jom kita baca dan kita tengok apa maksud dia. Okay, ikut Ustazah baca. Allahumma kasawtani hadha thawba falakal hamdu. As'aluka min ghairi ma sana'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma sana'a lahu. Okay, Ustazah ulang lagi sekali. Allahumma kasawtani hadha thawba falakal hamdu. As'aluka min ghairi ma sana'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma sana'a lahu. Okey, mari kita tengok maksud doa ini. Ya Allah, Engkau pakaikan aku dengan pakaian ini, maka kepadamu segala kepujian. Aku memohon kepadamu apa yang baik dari apa yang dijadikan padanya, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan kejahatan yang dijadikan padanya. Okey, jom kita tengok doa sewaktu nak menanggalkan pakaian pula. Okey, dengar Ustazah baca dan kamu ikut. Bismillahilladzi la ilaha illallahu. Sekali. Bismillahilladzi la ilaha illallahu. Okey, maksud dia, dengan nama Allah, bahawa tidak ada Tuhan melainkan Dia. Okey.
Terima kasih anak-anak Ustazah sebab tengok video ni sampai habis. Okey, sekarang Ustazah harap kamu semua dah faham. Dan silalah buat latihan yang Ustazah berikan dan lengkapkan juga buku latihan yang kafar tu ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.